Suara saya okey Okey, okey. Alright. Okey, penjelasan segitiga ni kita nak ajar tentang segitiga banyak. Alright. Tengok satu perkara. Okey, segitiga ni ada macam-macam keistimewaan Saya lukis satu segitiga kat sini lah. Sebelum saya tunjuk segitiga ni, baik elok saya tunjuk segitiga tepat dulu. Segitiga tepat. Mana segitiga tepat? Ni. Okey, ini segitiga tepat. Segitiga tepat selalunya kita guna untuk trigonometri. Format shape. Okey. Segi tepat dia ada satu sudut daripada segitiga tu 90 darjah. Kemudian kita ada sudut katakanlah alfa kat sini ataupun theta lah, biasa kita guna theta Okey. Dan kita katakanlah side belah sini panjang di A, di sini B, di sini C. Okey. Kalau kita nak tengok pada kesemua trigonometri masih ingat lagi tak macam mana kita nak tengok sin theta, cos theta dengan tangent theta? Ada belajar lah kan trigonometri masa tahun lepas? Ada kan? Okey, kalau sin theta ingat lagi tak apa dia? Opposite. Opposite? So catur. Okey, bagus. So catur. Okey, baguslah tu. Mari saya tunjukkanlah refresher C ni kita panggil sebagai hypotenuse. Hypotenuse. Okey. Dan opposite dipanggil opposite kat sini. Kenapa dipanggil opposite? Kerana dia opposite bertentangan dengan theta. Sebab itu dipanggil opposite. Dan hypotenuse ni adalah panjang yang paling adalah side yang paling panjang Side panjang untuk satu segitiga. Yang paling panjang sekali kita panggil hypotenuse. Dan sebelah kepada theta kita panggil sebagai adjacent. Dalam bahasa Inggeris. Jadi ini cara kita nak hafal. So kata ni cara kita hafal. Maksudnya sin bahasa Inggeris maknanya opposite bagi dengan hypotenuse. Cosine adalah adjacent. Ini kah ini so SOH. So kata cosine pula adjacent bagi hypotenuse. Hyper ke hypo? Lupa reja dia. Hypotenuse ke hypotenuse? Lupa lah pula. Okey, sama ada hyper atau hypotenuse lah ejaan dia. Saya dah lupa pula. Tangent. Tangent ni toa, iaitu opposite dibahagikan dengan adjacent. Jadi di sini kita dapat sin sebagai opposite dibahagikan hypotenuse. Jadi so cosine pula ialah C cosine adjacent hypotenuse. Jadi K Dan yang terakhir dia tangent. Tangent ialah opposite bagi adjacent. Jadi toa kat sini. Jadi so katua ni cara kita nak menghafal. Okey, kalau kita tengok kepada segitiga kita kat sini, sin theta ialah apa? Sin theta ialah opposite apa dia? Opposite dia adalah A, hypotenuse dia adalah C. Ini opposite dan ini hypotenuse C. Cosine pula apa dia? Cuba Magat. B per C. B per C. Dan tangent theta ialah A per B. A per B, exactly. Jadi ini quick
recap kepada trigonometri. Dan trigonometri ni buat elok-elok sebab apa? Sebab akan ada banyak topik-topik yang lain yang berkaitan dengan trigonometri. Satu hari nanti Tiga Tampak ada belajar trigonometri lagi tak? sebuah trigonometri. Fungsi trigonometri. Sekejap saya tengok sekejap ada tak? Mana saya punya buku teks tak ada. Saya ada ni je. Saya ada yang online saja. Ni pun dia kena trik. 3-5 ke belajar? Sistem persamaan. Sekejap saya tengok dia. Topik ni penting ni. Ini yang kita belajar baru habis. Bab 5 apa? Bab 5 janjang. Bab 6 hukum linear. Bab 7 apa? Koordinat geometri. Rasanya form 5 ni. Vektor. Okey, form 5 nanti. Form 5 nanti baru belajar fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri nanti akan belajar sangat-sangat detail lah tentang trigonometri. Sesuai untuk level SPM. Dan segitiga ni nanti kita akan guna banyak. Even untuk bulatan pun kita boleh guna konsep segitiga untuk trigonometri. Jadi sebab tu saya kata trigonometri ni yang basic kita kena betul-betul faham dulu sebelum kita lompat ke topik fungsi trigonometri. Tajuk dia fungsi trigonometri. Tak silap saya mungkin form 5 lah kot untuk KSSM ni. Okay, next. Okay, benda mula-mula sekali kita nak belajar dalam topik ni ialah petua sinus ataupun sine law, sine rule. Petua sinus dalam bahasa Melayu petua sinus lah. Tapi dalam bahasa Inggerisnya sine law, sine law, sine rule. Sine law pula, sine rule. Okey. Sekiranya kita ambil apa-apa segitiga, saya lukis balik segitiga Okey. Saya bagi dia jangan fill lah. Mana fill? No fill. Okey, no fill. Katakanlah ini sudut dia kita panggil A kat sini. Segitiga ABC. Okey. Huruf besar. Dan sempadannya kita panggil A, B, C juga. A huruf kecil, B huruf kecil dan C huruf kecil. Dan kita ada sudut. Okey. Sine rule kata apa? Sine rule kata A par sin A adalah sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sin C. Okey, ini dia yang kita panggil sebagai sine rule ataupun petua sinus. Ataupun sine formula. Apa dia? Dia macam hukum. Macam hukum. Kita ambil saja panjang A. Panjang A kita bagi dengan sin kepada sudut A ni. Dia mesti sama nilai dia dengan B dia bagi dengan sin B. Dan mesti juga sama dengan C dia bagi dengan sin C. By design. Okey. Boleh faham Jadi ini dia punya kita panggil petua sinus.
Kita boleh jugalah tulis sebagai macam ni, terbalikkan dia. Sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Sama saja. Kita terbalikkan saja. Tapi biasanya kita guna yang inilah. Itu yang biasa kita guna. Alright. Okey. Kita nak tunjuk proof kenapa formula ini adalah betul. Tunjuk proof. Alright. Macam mana nak tunjuk proof? Kita lukis satu segitiga. Satu lagi segitiga. Pergi ke new slide lah. Ini segitiga. Saya bagi besar sikit lah. Alright. Katakanlah segitiga ni saya bahagikan dua. Okey. Saya nak buktikan formula tu betul lah. Saya nak buktikan bahawa A, merah pula. Saya nak buktikan sign rule tu betul. Mana dia? A per sin A adalah sama dengan B per sin B adalah sama dengan C per sin C. Saya nak buktikan saja. Apa saya buat? Okay. Saya lukis satu garisan kat sini. Bahagikan segitiga berdua dengan satu membagikan segitiga ni dengan dua segitiga tepat. Okey. Katakanlah ini mana satu nak ambil ya. Katakanlah ini A, ini B, ini C dan point ini saya panggil dia M. Okey. So, ini panjang dia C, ini panjang dia A dan kesemua ni sebagai B. Tapi yang ini saya panggil B1 lah. Yang ni B2. Okey. In a way that B1 tambah B2 adalah sama dengan B Dan saya nak buktikan foto ni betul. Alright now. Kalaulah saya nak ambil katalah saya nak cari sin kepada A. Sin kepada A kita ambil sekejap, saya nak buat adjustment sikit Saya tak boleh tulis ni lah. Sin A ialah bersamaan dengan SOHCAHTOA tadi. SOHCAHTOA. So sin apa dia? Sin adalah opposite bagi dengan hypotenuse. Opposite dia adalah BM. Okay, BM saya tak ada simbol untuk dia. BM dibagikan dengan AB. AB ni basically C huruf kecil lah. Okay. Setakat ni boleh ikut lagi tak? Boleh. Okay. Sin A adalah BM bagi dengan C. C adalah hypotenuse, BM adalah opposite. Kalau saya nak ambil sin C pula, sin C sama dengan apa? Sama dengan BM juga bagi dengan A. Betul tak? Betul. Betul. Okey. Ini saya panggil dia persamaan 1, ini saya panggil dia persamaan 2. Okey. Sekarang ni saya nak pindahkan C ke sana dan A ke kiri. So jadi apa? C ke mana ke? C ke mana? C ke kiri, bawa C ke kiri untuk persamaan 1. Dari persamaan 1 C sin A adalah sama dengan BM. Betul ke salah? Saya nak pindahkan C ke kiri. Betul tak ni? Betul sebab C tu kan. Saya bawa ke sana kan? Dan dari persamaan 2 jadi A sin C. Jadi A sin C adalah bersama dengan BM. Kan? Betul.
Ini adalah persamaan 3, ini adalah persamaan 4. Dua-dua pun BM. Betul tak? Betul. So, kalau dua pun BM bermakna persamaan 3 adalah persamaan dengan persamaan 4. Ataupun kita boleh sebut sebagai C sin A adalah bersama dengan A sin C. Okey. Sekarang, kalaulah saya bawa pindah sin A ke kiri dan sin A ke kanan, sin C pula ke kiri, dia jadi apa? C bagi sin C sama dengan A bagi sin A. Nampak tak? Kita dah buktikan yang this part. Formula tu. Kita dah buktikan dah. A sama dengan sin A per sin A adalah sama dengan C per sin C. Boleh ikut tak? Boleh faham tak apa yang saya cerita? Okey. Kalaulah, tapi dalam persamaan yang saya baru buat ni, dia tak ada B per sin B kan? Tapi itu boleh buat kalaulah saya pergi ambil segitiga yang sama, saya divide segitiga kat sini, saya buat segitiga tepat kat situ. Dan saya gunakan B. Saya buat balik sekali lagi ke semua step yang baru saja kita buat ni, kita akan dapat buktikan itu juga sama dengan B per sin B. Jadi dengan cara ini kita dah buktikan petua sinus tu betul. Petua sinus terbukti. Jadi di sini kita buktikan petua sinus. Okey, now kita nak mengaplikasikan dia. Kita tengok kita praktis lah mengguna petua sinus ni. Kita tengok contoh satu saya copy daripada ni lah, senang cerita, daripada contoh satu sini. Okey, saya masukkan terus. Okey, now kita praktis dulu petua sinus tu. Tulis petua sinus yang menghubungkan sisi dan sudut bagi segitiga yang berikut. Okey, yang A ni dulu. A ni kita ambil D, yang ni D per sin D. Per sin D adalah sama dengan apa? E per sin E. Sama dengan E per sin E. Adalah sama dengan F per sin F. Okey, boleh kot? Boleh. Senang saja ni. Ni senang saja. B pula. Okey. Kita ambil J per sin J. J per sin J adalah sama dengan H per sin H. H per sin H sama dengan K per sin K. Jadi itu dia punya cara untuk menggunakan petua sinus. Alright. Rasanya latih diri 9.1 tu tak payah buat lah. Kita terus saja sebab ini straightforward. Kita apply saja. Kita tengok pada contoh 2 pula Contoh 2 ambil saja dari sini. Okey, sekarang kita nak aplikasikan. Kita nak mengaplikasikan petua sinus tu.
Dia suruh cari nilai X. Okey, untuk yang pertama suruh cari nilai X. Yang kedua pun disuruh cari sudut X. Sudut X. Okey, tengok A dulu. Kita boleh terus gunakan pasangan X dan sin 48 dan juga 14.3 cm dan sin 80. Okey. R dan panjang ini tak perlu kita guna. Okey. Kita tak perlu guna. Kita ambil mana yang ada saja ya. Mana yang ada saya. Saya bubuh sekali lagi betul dekat sini. A per sin A adalah sama dengan B per sin B C per sin C. Okey. Jadi sini kita panggil X bagi dengan sin 48 darjah adalah bersama dengan 14.3 per sin 80 darjah. Jadi kita nak cari nilai X, kita bawa saja sin 48 ke kanan. So kita dapat apa? X adalah bersama dengan 14.3 sin 48 darjah dibagikan dengan sin 80 darjah. Jadi di sini kita kena guna kalkulator. Alright. Sin. Okey, kita make sure kita punya mode ada sebagai degree. Nampak tak kat pointer saya tu ada tulis D kat situ? Nampak. Kita boleh tukar tu sebenarnya mode dia. Mode dia kat sini kita boleh tukar. Ini degree. Kita tekan 1, kita dapat degree. Kita dapat degree. Kalau kita tukar, ini degree, radian 2. Kalau kita tekan 2, dia jadi R kat sini. Jadi apabila kita ada mode radian, segala sudut yang kita letak dalam kalkulator ni dia jadi radian. Jadi make sure kita nyumot betul. Kita kena tukar balik kepada mode degree 1. Okey. Apabila kita buat buat latihan dengan sudut-sudut yang menggunakan darjah, kita pastikan ada D kat situ. Kalau R nanti dapat jawapan salah. Alright, now kita kira ya. Sekali 14.3 darab dengan sin 48. Jadi 48 degree ni bagi dengan sin 80. 10.8 cm lebih kurang. 10.79 lah. 10.79. Jadi X ialah 10.79 cm. Jangan lupa unit. Okey, B pula. Okey. Sama juga kita boleh guna pasangan sudut ini dengan panjang 7.05 dan juga 55.5 dan 6.2. Kita guna pasangan tu. Alright. So macam mana guna? Kita ambil 7.05 per sin X adalah bersama dengan 6.2 per sin 55.5. Kalau kita nak tulis terbalik pun boleh. Kita tulis macam ni pun boleh. Ini terbalik sin X per 7.05 adalah bersama dengan sin 55.5 per 6.2. Tapi pastikan bila terbalikkan kedua-duanya sekali Jangan tulis begini pula. Jangan, yang saya tunjuk tu contoh yang salah. Jangan kita tulis sin X per 7.05 bersama dengan 6.2 per sin 55.5. Ini salah. Ini salah. Kedua kena sama. Jadi kedua-dua sama. Kalau sudut kat bawah kesemuanya. Kalau sudut kat atas kesemuanya. Jangan buat silap. Okey? Okey. Alright. Okey, now kita selesaikan. Dekat sini saya bawa 7.05 ke kanan. So kita dapat sin X adalah bersama dengan 7.05
Sin 55.5 per 6.2. Okey. Kita boleh kira. Kita boleh kira ini bersama dengan apa? 7.05 darab dengan sin 55.5. Okey. Bahagi dengan 6.2. Jadi 0.9371. Itu sama dengan sin X. Ini adalah sama dengan sin X. Okey. Jadi X berapa? So, you kena shift sin. Ya, sin terbalikkan dia, iaitu 0.9371 tadi tu. 69.57. Dapat dah Allah Akbar, Excel lah pula buka, sorry. Jadi kita nak buat macam ni, kita boleh buat macam ni terus tak? Sin terus, boleh tak? Boleh. 69.57. 69.57 darjah. Jadi macam tu cara jawapan dia. Ataupun kita boleh buat cara macam ni Alternatively, daripada step ini kita buat terus jadi apa? X adalah bersama dengan arcsin. Ini kita panggil ni sebagai arcsin. A-R-C-S-I-N. Arcsin. Arcsin, kita bubuh semuanya terus. Buat direct. Per 6.2. Tapi ini bila buat dengan calculator dia jadi complicated sikit. Kita boleh try. Kita boleh try shift sin. Make sure ada kurungan. 7.05 darab sin 55.5. Okey, hopefully dia tak ada bagi error. Bagi 6.2, tutup kurungan. Tengok boleh dapat jawapan yang sama tak? Dia bagi salah. Minus 17.1. Ini dah salah. Ada sebabnya tu. Sebab dia saya rasa saya tahu. Saya cuba balik sin kurungan. Okey. 7.05 darab, saya bubuh kurungan balik sekarang ni. Kurungan, sekali lagi kurungan sin 55.5, saya tutup kurungan. Baru saya bahagi dengan 6.2. 6.2 tutup kurungan sekali lagi. Jadi ini celaru sikit. Baru kita dapat jawapan yang betul. 69.57. Boleh ikut tak? Boleh ke? 69.57. Okey. Jadi guna kalkulator ni kena berhati-hati. Apa yang saya silap buat tadi? Saya tak bubuh kurungan dekat satu nanti tempat. dia bahagi dulu. Macam ni saya tunjuk balik di mana salah yang tadi. 7.05 saya darab dengan sin 55.5. Salahnya sebab saya bagi terus kat sini. Dia tak boleh. Sebenarnya sin 55.5 ni kita kena kurungkan dia dengan kurungan dia sendiri. Kita kena buat satu kurungan dia yang lain supaya kalkulator ni boleh kira sin 55.5. Kalau saya bubuh 55.5 bagi 6.2, dia jadi apa? Dia akan bagi 55.5 dengan 6.2 dulu baru dia kira sin. Itu silap dia. Dia sama macam saya bubuh macam ni tau. Sama macam saya bubuh 55.5 bagi 6.2. Ini salah dia. Jadi kalkulator ni kita kena hati-hati bila kita buat satu yang complicated seperti ini. Bila kita buat complicated seperti ini, kita jangan terperangkap dengan lupa nak bubuh kurungan. Jadi kurungan ini penting semua ni. Kurungan ni penting. Kemudian bubuh kurungan kat sini lagi. Dalam kalkulator. Jangan lupa kurungan. Bubuh saja kurungan tu. Okey, ada soalan? Faham Alright, jadi itu contoh 2. Okey. Kita tengok contoh 3.
Ada soalan tak? Faham? Okey. Okey. Ini word problem. Alhamdulillah. Okey. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan rumah Kristina, rumah Ron dan sebuah pejabat pos. Kristina, Ron dan pos. Okey. Okey, rumah Kristina dekat Q. Rumah Ron dekat A, pejabat pos kat sini. Hitung bearing pejabat pos dari rumah Kristina. Bearing pejabat pos dari rumah Kristina. Bearing. Bearing dah pernah belajar dah pasal bearing? Bearing. Ha. Bearing. Eh, Tak pernah belajar bearing? pernah tapi Lupa dah? sama. Sama-sama. Bearing ni dia sebenarnya sudut. Okey, sekejap ya. Tak apa. Kita buat masa ni, kita letak ke tepi dulu perkataan bearing tu. Kita cari dulu sudut Q dan R ni. Untuk rumah ke sini kita cari Q dulu Untuk huruf A. Soalan A. So, dia punya segitiga dah diberi, jarak pun dia dah beri dah daripada pejabat pos ke rumah Ron. Dan dari rumah Kristina ke rumah Ron 12 km, pejabat pos ke rumah Ron 9.4 km. Kita guna informasi yang dia beri. Jadi sin Q, kita cari nilai Q dulu Untuk ni kita cari nilai Q dulu. Kita cari dulu. Bearing kita settle kemudian. So, sin Q per 9.4 adalah sama dengan sin 98 darjah per 12. Okey. Jadi kita tahu sin Q, sin theta pula. Sin Q adalah sama dengan 9.4 darab sin 98 darjah per 12. Jadi kita boleh carilah guna kalkulator. 9.4 darab sin 98. Okey. Bagi dengan 12. 0.7757. 0.7757. Betul ke? 7757. Jadi Q apa dia? Q ialah inverse sin atau arc sin 0.7757, iaitu kita balik, kita tekan shift sin saja. Jadi dapat 50 darjah. 50 darjah 0.87. Itu adalah sudut Q. Okey. Tapi sekarang ni dia tanya bukan sudut Q, dia tanya bearing. Dia tanya bearing. Bearing pejabat pos dari rumah Kristina. Kalau kita setakat jawab 50.87, kita tak dapat full mark lagi. Kita dapat separuh mark saja. Markah separuh saja kita dapat. Okey, bearing tu apa dia? Bearing tu, kalau belum belajar lagi, kita buat ulang kaji. Bearing tu, kalau ini penunjuk utara, bearing tu ialah sudut daripada utara ke situ. Ini dia bearing. Kita ukur daripada anak panah arah ke utara.
mengikut arah jam. Okay? Arah jam ikut sini. Kalau ini pula ikut lawan arah jam. Okay. Jadi kalau kita nak cari bearing, macam nak cara dia? Kita kenalah ambil, ini 50.87. Kita kena tolak daripada 90 darjah lah sini. Okay? Okay. Oh, tapi soalan ni ada bermasalah sikit. Nanti saya beritahu kenapa masalah dia. Soalan ni ada masalah sikit. Jadi, tapi kita anggap rumah Ron ni berada di timur. Timur rumah Kristina. Itu soalan tu tak sebut. Rumah Ron ni berada di timur rumah Kristina. Jadi bearing dia ialah apa? Jadi 90 darjah tolak 50.87 darjah, iaitu 39.13 darjah. Guna kalkulator. Dapat 39.13. Itu kita nak cari bearing dia. Boleh ikut? Boleh. Okey. Kalau ada soalan? Okey. Okay. Alright. Ini bukan pening sikit. Pening Okay, boleh. Okey, nanti kita buat contoh lagi, buat latihan, insya-Allah. Okey. Part yang susah tadi kat mana? Part yang bearing ke part yang sini? Yang tu kena cari dia punya tu R punya opposite. Tu Q. Tak. Yang part bearing. Part bearing tu yang susah Saya lupa bearing. Lupa bearing ya. Okey. Tak apa, nanti boleh revise balik bearing ni. Bearing saya tak ingat belajar subjek dari mana. Mungkin bearing ni modern maths kot, matematik kot. Nak belajar tapi tak ingat. Saya tak pasti. Saya dah tak ingat dah kat mana. Tapi itulah maksud bearing daripada arah utara. Okey, tapi untuk subjek bab ini yang penting bukan bearing, tapi yang penting nak cari kita nak cari nilai Q tu. Itu yang penting. Alright. Itu A. Kenapa saya kata soalan ni bermasalah? Sebab dia tak bagi tahu rumah Ron ni betul-betul berada di barat rumah Kristina. Saya kalau sebagai auditor untuk soalan ni, saya fail kan soalan ni. Sebab dia tak bagi lengkap informasi dia. Kita kena beritahu tu rumah Ron berada di barat. Okey, now kita tengok soalan B. Soalan B pun bearing juga. Bearing berjarak pos dari rumah Ron. Okey, bearing berjarak pos dari rumah Ron, kita kena ambil sudut mana? Kita kena ambil sudut daripada utara tadi. Ini. Itu dia punya sudut dia. Daripada arah utara, pejabat pos dari rumah Ron. Okey. Jadi itulah. Yes. Betul. Alright. Tapi kalau kita nak cari bearing itu, kita kena cari yang mana satu dulu? Kita kena cari nilai R dulu. Kemudian kita tambah dengan 270, kita dapatlah bearing. So, macam mana kita nak cari nilai R? Okay. Nak cari nilai R, kita ada satu informasi tak cukup. Informasi apa? Panjang ni kita tak ada kan? Panjang tu tak ada. Tadi kita tak boleh guna petua sinus tu. Tetapi ada maklumat lain yang dah lengkap. Maklumat lain yang lengkap apa dia? Kita dah tahu dua sudut yang lain. Kan kita tahu jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 kan? Sejumlah semua sekali 180. Bermakna untuk soalan B, R ialah 180 darjah tolak 98 tolak 50.87. Jadi berapa? 31.13 darjah. Jadi jawapan untuk soalan dia bearing pejabat push
Pejabat pos dari rumah Ron ialah apa? 270 darjah tambah 31.13 darjah. Yang kita buat saat tadi tu. Ini R, kita tambah lagi 270, dapatlah sudut dia. Sama dengan berapa? 301. Ya betul, 13 darjah. Jadi itu dia jawapan dia. Bearing. Okey, boleh ikut? Boleh. Okey. C. Jarak. Jarak rumah Christina jawab pos. Jarak rumah Christina jawab pos. Yang tadi tu kan. Boleh guna. Dah boleh guna dah informasi yang lain. Jarak tu kita panggil sebagai A lah. Panggil sebagai A. A per sin R. Sin R apa? 31.13 kan. Arah bersama dengan 12 per sin 98. Ya. Atau kita boleh guna juga 9.4 per 50.87 darjah. Dan kita bolehlah pilih nak mana satu, nak yang ini ke, nak yang ini ke. Boleh. Saya pilih yang inilah. Sebab yang ni tak ada titik perpuluhan 98 dia. Yang ini ada titik perpuluhan. Saya tak suka sebab kita titik perpuluhan tu kita dah bundarkan dah tadi kan. Saya tak minat guna yang nombor-nombor yang dah dibundarkan sebab nanti risau jawapan tak tepat. Tapi apa pun kita dah bundarkan yang ni. Never mind. Jadi apa dia? A adalah sama dengan 12 darab sin 31.13 per sin 98. Sin 98. Okey. Alright. Guna kalkulator. 12 darab sin 31.13. Okey. Bagi sin 98. Dapat 6.26. 6.26 betul. 6.26. Dalam buku dia tulis 6.265. Okeylah juga. 6.265 km. Jadi jarak dia 6.265 km. Macam tu cara guna dia. Okey, boleh ikut ke? Dapat ikut. Alright, good. Okay, this time is for you to shine. Soal latih diri 9.2. Cuba buat. Nak kena buat sebab ini first time nak buat guna sign rule ni. Cuba buat semualah. Satu persatu dulu. Kita ambil nombor 1 dulu. Semua you. Buat semua A, B, C dulu. Nanti kita buat nombor 2 pula. Baik. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nilai N.
Dapat jawapan A, bagi tahu jawapan dia. Oh, A dapat 5.61. 5.61. Tengah buat mana satu sekarang ni? Tengah buat B, baru start B. Okay, good. Okay, teruskan. Okay. Sementara tu saya buat kat sini ya. Buat B ya, buat B terus. Okay, 5.61 betul. Alright. B pula. B dapat 70.53. 70.53 Hai. darjah. Alright. Teruskan nombor C. Saya buat C kat sini. Sin 40 bagi 6.5 arc sin 5. Oh, tak betul ke ni? Sekejap darab sin 40 bagi 6.5. Cikgu, Ya, saya tersalah tekan. tersalah Nombor B. tekan. Yang B salah tekan. Saya tertekan sin 50. Sin 50. Ha, silap. Jadi, saya tek. Buat lain. Dapat. 52.29. 52.29. Okey, tak apa, saya tulis dulu Okey, jangan buat C lagi 50.29 ya ke? 52.29. Okey. 52.29. Okey. Tengok diagram tu. Okey, tengok diagram tu betul-betul. Apa tu, sudut dia sebenarnya sudut cakah kan? Sudut M tu. Kan? Cakap Sudut. mesti lebih 90. Tapi jawapan dia 52.29. Saya bagi tahu sebab dia kenapa. 52.29 tu betul. Sekejap saya tulis sekejap 52.29. 52.29. Tapi ada benda yang tak betul lah. Itu sebenarnya dia bagi sudut yang ini. Okey. 90. Jadi kena tolak. 180 tolak 52.29. Sebab itu sudut cakar. Kita kena tengok dia sudut cakar ke tak. Sebab apa dia bagi sudut kat luar? Dia sengaja nak test kita. Jawapan dia 127.31. Jadi dia 180 darjah tolak. 180 darjah tolak. Dapat berapa?
127.71. 127.71. 127.71 darjah. Okey. Sudut. Okey, tengok kalaulah kita ambil sin sin 127.71 sama dengan berapa? 0.7911. Ini sin 127.71. Kita ambil sin 52.29 pula. 52.29. 0.7911. Jawapan dia sama. Nampak tak? Saya tulis kat sini soalan B ni. Sin 52.29 darjah sama nilainya dengan sin 127.71 darjah. Okey, yang ini saya tak pasti sama ada dah belajar tak dalam trigonometri 3/3 punya. Saya rasa macam tak belajar lagi. Belajar je. Tak belajar lagi ni. Ini belajar dalam fungsi trigonometri tahun depan. Form 5. Ataupun dalam arti kata lain, sin theta adalah sama dengan sin 180 darjah tolak theta. Ini satu formula yang Megat akan belajar tahun depan. Jadi saya tak tahulah kenapa soalan macam ni dia keluar untuk untuk form 4 punya subjek. Sepatutnya ini belajar tahun depan. Alright. Okey ya. Okey, teruskan soalan C pula. C dah baik. Dapat apa? 9.33. 9.33 cm. Okey, sekejap. Saya tepikan sekejap macam ni. Allah Akbar. Okey, saya buat C sekejap sementara tu saya buat step kat sini untuk completekan video ni. Sementara tu ni Megat buat nombor 2. Okey. Okey. M per sin 43 darjah ada sama dengan 12.4 per sin 115 darjah. Betul lah 9.33 cm tu betul. Okay, good. Okay, nombor 2. Apa ni silap? Insert new slide. Menara Pisa. Q. Ya.
kan Y tu dicondongkan kalau tegak jadi 90 sudut Ya, Y. betul. So dia dicondongkan 7. So kalau tolak 7 dapat sudut D. 90 tolak 7 lah. Betul. Cikgu dapat 55.34. 5.34 meter. Okey. Okey, mari saya tunjukkan titik check sama jawapan dia betul. Okey, dia dah bagi tahu dah YZ ni 100 meter daripada soalan. Walaupun dalam diagram dia tak tunjuk, tapi dalam soalan dia bagi tahu 100 meter kat situ. Kita tahu sudut ni 83 darjah sebab 90 tolak 7 kita dapat sudut 83 darjah. Okey. Cari sudut. Jadi kita kena cari sudut X, betul. Kita nak dia punya pasangan dia. Pasangan dia tak ada kat situ. Jadi sudut X apa dia? 180 tolak 30. Tolak 83. Jadi 30.5 dapat 60.5. 180 darjah tolak 30.5 darjah tolak 83 darjah sama dengan apa tadi? 66.5. 66.5. 66.5 tutup saya kira sekejap. 5131 jadi 97. Betul. 66.5 betul. Okey, itu sudut X. Jadi kita boleh tengoklah XY per sin 30.5 darjah sama dengan 100 per sin 66.5 darjah. Jadi XY ialah 100 darab dengan sin 30.5 darjah per sin 66.5 darjah. Jadi guna kalkulator. 100 darab sin 30.5 sama juga bagi sin 66.5 55.34 meter. Betul. 55.34 meter. So boleh faham lah. Nampaknya macam okey. Jadi sign rule ni kira boleh buat lah. Tak susah sangat. Okey. Ya. Okey. Kita tengok contoh 4. Allah. Pergi mana pula ni? Allahu Akbar. Contoh 4.
Ini ada tentang ambiguity ni kita akan cover kemudian. Tengok contoh 4 dulu. Oh, case ambiguity ni. Sama juga case ambiguity juga. Macam mana nak buat contoh 4 ke? Ambiguity apa tu? Ambiguity. Okey, tak apalah. Kalau macam tu kita cover jugalah apa case ambiguity ni. Alright. Tengok situ menentukan kewujudan dan menyelesaikan masalah kes berambiguity satu segitiga. Ambiguity. Oh, macam mana nak ni boleh kot. Perkataan ambiguity tu. Okay. Ambiguity ni dalam bahasa Melayu ni saya tak tahu, tapi dia ambil daripada perkataan Inggeris bermaksud ambiguous. Ambiguous. Macam mana? Ambiguous. Type lah kot. Type. Text box. Ambiguous. Macam tu ke je ambiguous? Ambiguous. I think so. Yes. Macam tu je ambiguous. Ambiguous ni maksudnya macam mana nak cerita? Ambiguous ni maklumat yang kita kemungkinan boleh silap. Sekejap saya tengok dalam kamus sekejap nak memudahkan cerita. Ambiguous. Kita mungkin tersilap. Macam tadilah, macam tadi segitiga yang kita buat latihan tadi ni. Yang ni soalan B ni ingat tak? Ini ambiguous juga ni. Bagi luar. Ini ambiguous juga ni. Kita dapat kita dapat 52.29. Sebenarnya itu bukan jawapan dia. Dia nak sudut yang dalam. Itu pun boleh dikatakan sebagai ambiguous juga. Alright. Itu satu contoh ambiguity. Tengok ni, ambiguity ni maksud dia adjective open to more than one interpretation, not having one obvious meaning. Jadi dia bila ada masalah ambiguous ni, dia mungkin bermaksud lebih daripada satu maksud. Bukan tak semestinya maksud yang kita dapat tu, tetapi mungkin lebih daripada tu. Exactly macam apa yang kita baru discover tadi kat sini. Kita dapat 52.29 tapi bukan jawapan tu. Sebab dia ambiguous. Kes dia adalah sudut di sebalik ni, sudut pasang dia kena tolak 180 daripada sudut tu baru dapat jawapan yang sebenar. Jadi itu satu maksud ambiguous. Saya nak tengok daripada buku teks ni dia apa cerita ambiguous kat sini. Okay, kita baca sekali. Rajah di bawah menunjukkan dua segitiga ABC dan AB1C dengan ukuran bagi panjang 2 sisi dan sudut bukan kandung diberi seperti berikut. Okey. Macam mana nak sekejap saya copy masuklah dalam ni. Sekejap Ini boleh juga tulis. Sekejap. Ini boleh tulis. Okey, kat sini saya tulis kat sini. Initial. Tak boleh. Sorry, saya kelang kabut sikit sini. Saya ingatkan saya boleh tulis serta PDF, tak boleh tulis nampaknya. Okey, saya copy masuklah. Copy masuk dalam saya punya PowerPoint. Insert satu. Allahu Akbar. Silap.
Okey. Okey, rajah di bawah menunjukkan dua segitiga ABC dan AB1. C. A, B dan C itu satu segitiga, dan satu lagi A, B1 dan C. Ada dua segitiga. Dengan ukuran bagi panjang dua sisi dan sudut bukan kandung diberi seperti berikut dalam gambar rajah ni. Alright, now berdasarkan rajah di atas, perhatikan bahawa dua segitiga yang berbeza bentuk dapat dibina menggunakan saiz sudut bukan kandung dan panjang dua sisi yang diberi. Dua segitiga yang dapat dibina dengan satu set maklumat yang sama seperti ini dikenali sebagai case ambiguity. Okey, susah sangat nak apa ambil maksud kat situ. Tapi mari saya ceritakan kat mana masalah ambiguousnya tu. Tengok sini kan. Kalau kita ambil segitiga ABC, kita boleh tulis bahawa 4 bagi dengan sin 30 darjah adalah sama dengan 6 per sin B, betul tak? Kita ambil segitiga yang ni, 6 per sin B, betul? Tapi kalau sin B sini, B kat sini, kita bercakap tentang sudut tirus ni, betul tak? Tapi kalau kita tengok betul-betul, itu juga kalau kita ambil segitiga yang kecil bawah dalam ni pula, kan, kita dapat apa? Ini juga sama dengan 6 per sin B1, iaitu sudut cakar tadi. B1. Kita pun dapat sudut ini. Nampak tak? Baik. Kalau kita ambil segitiga yang ini, kita akan dapat nilai yang sama. Itu yang dikatakan ambiguous tu. Sebab nilai B dan B1 ni tak sama. Tapi nilai sin ni sama. Nilai sin ni sama. Tapi nilai sudut tu sendiri tak sama. Jadi ini yang kita kata sebagai case berambiguity. Alright. Mungkin saya bagi satu contoh lah kot. Saya insert. Tengok kalau boleh buat bagi contoh yang lebih kurang sama. Jap. Saya ambil gambar rajah tu balik lah. Saya ambil gambar rajah ni balik, copy. Alright. Okey, segitiga tadi ni. Katakanlah sudut ini, merah pula. Katakanlah sudut ini, saya bagi satu nilai apa nak bagi. 60 darjah tak syok, 60 darjah tak boleh. 55 darjah lah katakan. Katakan 50 darjah kat situ. Jap. Jangan bagi sudut. Saya retract. Saya guna balik formula sin rule tadi ialah 4 per sin 30 adalah bersama dengan 6 per sin B, kan? Okey. Cuba cari nilai B. Kita dapat apa? Kita dapat sin B adalah bersama dengan 6 darab dengan sin 30
per 4, iaitu 0.75, betul tak? Kan? Ataupun 3 per 4. Okey. Itu. Jadi B adalah berapa? Iaitu sin 3 per 4. 48.59 darjah. Okey. Itu adalah nilai sudut ini, iaitu 48.59. Tetapi kalau kita ambil segitiga yang kecil ni, kita juga boleh guna step yang sama, iaitu 4 sin 30 darjah sama dengan 6 sin B1. So sin B1 adalah sama dengan 6 darab sin 30 per 4. Sama juga dapat 3 per 4. Jadi B1 adalah sin 1 3 per 4. Dapat sama juga 59. Itu masalah dia. Itu yang dia kata ambiguous tu. Exactly macam soalan kita jumpa tadi. Tapi sebenarnya step ini tak betul. Step ini sebab dia sudut cakah, kita kena ambil 180 dulu. So dia bagi yang luar punya. So dia bagi yang sudut luar. Kita ambil sudut yang luar dia. So kalau sudut. Jadi kita ambil itu. So 180 tolak 48.59. 131.41. 131.41 darjah. Sebenarnya kalau kita ambil sudut 131.41, kita pun akan dapat 0.75 juga lebih kurang. 0.7499, 0.75 lah. Nampak tak? Nilai sin dia sama. Itu masalah. Ini yang dikatakan sebagai ambiguous ni. Berambiguity. Ambiguous. Tadi saya salah eja. Macam mana? Ambiguous. G-U-O-U-S. Macam ni ke ejaan dia? Macam tu ejaan dia. Ambiguous dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris dia. Ambiguous ni adjektif, sifat. Noun dia ambiguity. Ambiguity dah dimelayukan. Kata yang telah dimelayukan. Ambiguity. 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 Ambiguous ni adjektif, sifat. Ambiguity ni noun, nama. Dah belajar English dah pula. Ini sifat. Sifat dia sebagai ambiguous, ini sebagai nama ataupun noun. Ini adjektif. Jadi contoh 4 ni dia tanya sama ada itu ambiguous ke tak. Tentukan sama ada wujud kes berambiguity bagi setiap segitiga yang berikut dan jelaskan. Kat sini kita diberi apa? Kita diberi 7 cm dan 4 cm kat sini, dan sini kita ada 30 cm. Jadi kita boleh buat rumus dia, iaitu 4 per sin 30 darjah adalah sama dengan 7 per sin Q. Jadi sin Q sama dengan 7 sin 30 darjah per 4. Okey. Itu 7 per 8. Kat sini dia wujud tak ambiguity? Dia wujud ambiguity sebenarnya. Sebenarnya dia wujud ambiguity. Tapi kalau kita figure out, katakanlah kita cari nilai Q, kita akan dapat nilai yang betul. Q theta pula. Q adalah iaitu berapa? Ini betul kan 7/8 kan? Sin 30 setengah jadi 7/8.
61.04. Okey, saya tak kira 61.04. 04. 61.04. Dia wujud ambiguity sebab apa? Sebab kalau kita ada Q1 kat sini, kita ambil sudut itu pun sin dia sama juga. Kalau lain ni 4 cm. Untuk soalan A lah. Okey. Kita cuba tengok nilai Q1 kan, Q1 adalah sama 180 darjah tolak 61.04. Tolak 61.04. Kalau kita tengok dia punya sin dia 0.8749, iaitu 0.875, sama dengan 7.8, sama saja nilai dia. Sini pun boleh juga, atau berapa tadi? Dah lupa dah. 180 tolak tu tadi, 180 tolak 61.04. 11896. 96 So dua-dua sudut tu pun boleh dapat. Jadi ini kita katakan sebagai dia berambiguity. Kita tengok soalan B. Dia penting untuk faham ni. Okey, kita tengok soalan B. Kita kena faham ni sebab kita risau kot jadi macam case study tu. Case study kita dapat sudut tirus. Sebenarnya jawapan ni sudut cakah. Kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. Apa yang kita ada? 40. Yang ni kita tak ada. Ada. Okey. Yang ni tak ada ambiguity. Sebab apa? Sebabnya dua sudut ni dah diberi dah. Jadi sudut ni senang kita nak cari dah. So boleh terus. Boleh terus saja. Tak ada ambiguity. 180 tolak 80 tolak 40. Jadi 60 darjah. 60 kan? 60 darjah situ. Jadi tak ada ambiguity. Sebab dua sudut tu dah diberi. Yang lain tu panjang ni dah tak kisah dah. Panjang ni tak kisah. Panjang RQ ni mudah dicari dah. Guna sine rule tadi kita dapat cari nilai RQ panjang dia. Otherwise sudut dalam dia memang tak ada ambiguity langsung. Boleh dapat nilai mana-mana. Manakala yang sudut ambiguity tak ada. Kalau dia dah bagi dua sudut tak ada ambiguity. Tapi bila dia bagi satu saja sudut macam contoh A ni, jadi kita ada masalah. Dengan kita kena check balik gambar rajah tu. Kalau gambar rajah tunjuk sudut tirus, okey kita kata sudut tirus. Kalau nampak sudut cakah, kita kena tolak 180 tolak sudut tu. Boleh faham? Faham. Hopefully kita akan dapat apply ni lah dalam contoh-contoh dan latihan-latihan berikutnya. Alright. Ada 5 minit lagi. Kita tengok contoh 5 Contoh 5. Okay, contoh 5 ni pun tak silap saya macam dia cerita tentang ambiguity tadi lah.
Dia tak bagi gambar rajah dah. Nah. Dia bagi tahu description saja. Dalam segitiga ABC. Okay, saya tulislah lukisan dia. Mana dia? Insert shapes. Mana dia tadi? Tom. Okay, no fill. BAC. Katakanlah ni A, B, C. Okay. Dalam segitiga ABC, BAC adalah 40. Okay, ini 40 darjah. AB ialah 20 cm. Dan BC adalah 14 cm. Hitung nilai-nilai yang mungkin bagi C dan B. Hitung nilai-nilai yang mungkin bagi C dan B. Okey. Kita tengok dulu. Kita applykan. Kita cari C dulu. Kita cari C dulu. Okey. Cari C dulu. Kita apply rule, sin rule. Jadi sin C per 20 adalah sama dengan sin 40 darjah per 14. Betul tak ni? Betul kan? Jadi A sin A sama dengan B, sin B sama dengan C, sin C. Okay. Bermakna sin C adalah 20 sin 40 darjah per 14. Dapat 66.67 betul. Dah aksain. Dah aksain dah? C 66. Sin 40 darjah per 14. Dapat berapa tadi? 66? Betul, 66.67. 66.67. Okey, sin 20 darab sin 40 bagi 14. Arc sin 66.674. Lebih kurang lah 66.67 boleh lah. Bundarkan Bubul 4 sekali ke sini. Never mind. Okey. Sekarang masalahnya saya lukis gambar rajah sebegini dengan sudut ini yang sudut tirus tau. Tapi ada kemungkinan segitiga yang dia cerita ni bukan berbentuk begini. Tetapi bentuk dia, saya extend garisan dia. Macam mana? Sekejap. Bukan macam ni. Kemungkinan begini bentuk dia. Faham tak? Dengan panjang ini pun 14 cm. Ada kemungkinan. Jadi kemungkinan sudut ini bukan sudut tirus tapi sudut cakah. Jadi kita kata C boleh jadi apa? C boleh jadi dalam notasi set 66.674 darjah ataupun tolak 180 tadi. Boleh dapat 113.33. 113.326. 113.326. 113.326 dalam notasi set saya tulis 326. Jadi ini possible untuk sudut C. Sudut C. So sudut D pula boleh jadi apa? Boleh jadi 180 darjah tolak 40 tolak 66.674 atau 180 darjah tolak 40 tolak 13.326 darjah. Panjang ni. Okey, 180 tolak 40 tolak 66.674 dah siap bundar.
73.326. 73.326. Ataupun 26.674. Atau 26.674. atau apa tadi? 26? 0.674. 26.674. Macam ni? So kemudian kemungkinan B atau C boleh jadi sudut cakap. Yes, exactly. C boleh jadi sudut tirus atau boleh jadi sudut cakar. D pula memang sudut tirus. Sama ada dia betul-betul D. B, sorry, B. Mana D pula? B memang tirus. B memang tirus. Dia sama ada betul-betul tirus yang ni kecil ni ataupun mungkin jadi tirus yang besar tu. Jadi sini dia ada ambiguity. Sebab gambar rajahnya tak diberi. Kita lukis sendiri, kita pandai-pandai lukis sendiri. Tapi gambar rajah dia mungkin berlainan. Boleh faham? Boleh. Jadi itulah sebab dia. Wujud ambiguity. Ambiguity, yes. Jadi ini soalan contoh 5 ni memang ambiguous. Memang ambiguity. Okey, kita dah pukul 5 lebih dah. Latih diri 9.3. Okey, apa kata latih diri 9.3 ni Megat buat kat rumah? Boleh. Okey, nanti hari Jumaat ni kita review. Okey? Alright. Ada apa soalan lagi sebelum kita tamatkan hari ni? Dah faham. Okey, alhamdulillah. Walaupun ambiguity macam Alright, ambiguity tu. Okey, good. Nanti ada lagi banyak latihan nanti, insya-Allah kita lebih faham. Okey. Assalamualaikum.